Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Pokok bunga penghias taman, berwarna-warni di tepi jalan. Kenali jiran, erat kemesraan, moga ukhuwah dilimpah keberkatan. Hari ini kami dipertanggungjawab membuat tugasan pengajian Islam soalan nombor 7, kehidupan berjiran. Pantun di atas membawa maksud bulat air kerana pembentuk, bulat jiran tetangga kerana bermuafakat. Apa itu jiran? Mari saya definisikan serba sedikit berkenaan dengan topik perbincangan hari ini. Islam menitik beratkan hubungan harmoni dan persaudaraan di antara satu sama lain. Kedudukan jiran sangat penting dalam Islam, namun dalam kepesiatan teknologi dan kemodenan kemanusiaan hari ini ramai yang sudah melupakan hak jiran dan tanggungjawab di antara satu sama lain. Sebaliknya hanya mementingkan diri sendiri. Sahih Bukhari dan Muslim mendapati sunnah sangat menekan berkaitan hak-hak kejiranan dan ia merupakan antara batu asas untuk membentuk sesebuah kehidupan yang harmoni. Saya akan serahkan kepada pembentang pertama. Assalamualaikum, nama saya Faiz Syakira binti Abu Bakar. Nama matrik saya 10DT 22F 2009. Saya sebagai pembentang pertama akan menerangkan soalan nombor 1. Masyarakat masa kini yang gagal menjalankan tanggungjawab kepada jiran sekeliling, terutamanya kepada jiran yang mempunyai masalah hidup. Seterusnya saya akan terangkan tanggungjawab jiran dari segi bahasa, atau itu mengerti jiran bahasa daripada bahasa Arab yang membawa pengertian orang yang tinggal bersebelahan atau tetangga. Dari segi istilah jiran adalah orang-orang yang tinggal bersebelahan dengan rumah, kampung, daerah, malahan lebih besar daripada itu, iaitu jiran yang bersebelahan dengan negara. Seterusnya, saya akan nyatakan 3 tanggungjawab jiran. Antaranya, yang pertama, memberi salam apabila bertemu. Ini akan menyeratkan lagi hubungan kita antara dengan jiran serta kawasan sekitarnya. Contohnya, apabila bertemu dengan jiran yang beragama Islam, memberi salamlah kepada mereka. Manakala jika bertemu dengan agama yang bukan Islam, memberilah selamat pagi ataupun mengucapkan salam sejahtera. Yang kedua, memaafkan kesalahannya. Hidup kita ini penuh dengan ujian dan dugaan. Ini menunjukkan bahawa manusia tidak pernah sekali dalam hidupnya tidak melakukan kesalahan. Oleh itu, kita sebagai seorang insan yang berhati baik dan lembut, maafkanlah orang tersebut, terutamanya jiran kita, kerana mereka seandainya kita dalam kesusahan, mereka lah yang akan hulurkan tangan kepada kita dahulu. Yang ketiga, menjaga tutur kata dan perbuatan. Cara tutur kata kita hendaklah baik, sopan serta tidak menggunakan kata-kata kesat terhadap jiran. Contohnya memberi salam serta bertanya khabar kepada jiran. Selain itu, dari sudut perbuatan kita pula tidak menimbulkan salah faham serta tidak membuat seorang itu berasa tidak selesa dengan kita. Saya tak cakap dengan jiran saya sebab jiran saya mengumpat, termasuk diri saya. Boleh atau tidak? Boleh. Ketika mana? Ketika dia mengumpat. Ketika dia mengumpat, kita tak mau cakap dengan dia, kita lari. Boleh. Kerana apa? Kalau kita dengar, oh gitu pula, oh gitu, gitu. Padahal kita tak mengumpat pun, kita tukar dengar maka dosa sama dengan mengumpat. Kalau yang mengumpat itu 70 tahun duduk dalam api, mu tukar dengar 70 tahun juga. Sebab Nabi kata al-mustami' ahadul muhtabain. Orang yang pergi tukang pergi dengar mengumpat sama juga banyak boleh dengan orang yang tukang umpat. Nah, jadi antaranya kata ulama, hendaklah kita larang, jangan mengumpat, tak boleh. Tak jadi apa kak, lari. Jadi apa sebab kita lari? Kita nak supaya dia insaf. Dia boleh, faham? Sebab tu kita tak tegur orang boleh, tapi tujuan islah, bukan nak puaskan hati. Tujuan islah ni nak menjadikan kebaikan. Tak, kita tak tegur dia kerana dia duduk main nombor ekor kat tadi. Tak, boleh. Kesimpulan yang dapat saya simpulkan adalah kita mempunyai tanggungjawab yang besar terhadap jiran. Antaranya adalah memberi salam apabila bertemu, memaafkan kesalahan mereka serta menjaga percakapan dan perbuatan kita terhadap jiran. Sekian itu daripada saya tentang tanggungjawab jiran dan isu semasa tentang jiran. Seterusnya saya terus serahkan kepada pembentang kedua. Terima kasih kepada Fairuz Syakila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Sarwa binti Ar-Rahman dan nombor matrik saya 10DDT 22F2033.
Sekarang ni saya ingin menghuraikan 4 faktor berlakunya pengabaian tanggungjawab kepada jiran sekeliling pada masa kini. Huraian pertama saya ialah semangat kejiranan semakin pudar. Hidup dalam masyarakat ikatan yang erat adalah salah, namun masyarakat adalah permintaan semula satu ciri masyarakat yang kejiranan semakin pudar, jadi tidak dapat dielakkan berkualiti, iaitu masyarakat yang hubungan sosial yang bagi manusia untuk mewujudkan suasana harmoni dengan sikap masyarakat berjiran dan bersosial untuk hari ini yang cenderung mencapai kebahagiaan hidup. Okey, seterusnya huraian yang kedua, mementingkan diri sendiri. Bak kata pepatah, bagai enau dalam beluka, hilang akan melahirkan individu, melepaskan pucuk masing-masing. Ini akan bahawa masyarakat kita, warga kota memburukkan lagi keadaan masyarakat kita. Warga kota memburukkan lagi keadaan disifatkan sebagai enau dalam semasa berlakunya kecemasan dan pepatah kerana hanya mementingkan memerlukan pertolongan orang diri sendiri dan sikap individualistik lain. Kesimpulannya, hidup berjiran perlulah jangan pentingkan diri sendiri, bertolak ansur dan saling menghormati satu sama lain. Seterusnya, huraian yang ketiga ialah merosakkan perpaduan pengabaian amalan kejiranan. Sebagai contoh, jiran tidak menghormati dan terhadap masyarakat. Seterusnya adalah langsung tidak bertegur sapa terhadap jiran, merosakkan perpaduan dan membangkitkan berbilang bangsa, kaum dan agama. Permusuhan dalam kalangan masyarakat, hal ini lebih mudah dilihat merosakkan perpaduan. Kesimpulannya, perpaduan yang erat antara satu sama lain akan lahir apabila semangat kejiranan timbul di kawasan yang didiami oleh kita dan menjadi suri teladan hidup berjiran. Dalam mendepani era modernisasi pada selain itu, apabila tiada adab, maka kita akan abad kini dunia menyaksikan iktisad mengganggu ruang peribadi kejiranan kita. Hal ini lebih mudah dilihat apabila tiadanya kerukukan masyarakat kita semakin hari semakin di antara jiran tetangga dan lebih buruk bagi apabila terpinggir. Kesimpulannya, jika hal ini dibiarkan, semangat kejiranan akan luntur dan seterusnya akan menjejaskan perpaduan negara. Kerana bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Oleh itu, semua pihak perlulah bersinergi. Ibarat berat sama dipikul, ringan sama dijinjing untuk menghidupkan semangat kejiranan di negara kita. Terima kasih kepada saudari Siti Salwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Afiqah binti Ahmad Azhari, nombor matrik 10 DT 22F2027. Hari ini saya akan menerangkan soalan 3 iaitu faktor pengabaian jiran. Jiran merupakan orang yang tinggal berhampiran dengan rumah kita, sama ada di depan, belakang, kiri atau kanan. Jiran juga merupakan orang yang pertama menghulurkan bantuan sewaktu kita mengalami kesusahan. Namun begitu, pada realitinya masyarakat ini, khususnya yang tinggal di bandar, tidak mengenali jiran mereka. Pihak kerajaan telah mengadakan pelbagai aktiviti untuk menyemarakkan lagi semangat kejiranan dalam masyarakat. Program rumah terbuka yang dianjurkan pada setiap tahun semasa perayaan utama kaum yang terdapat di negara kita sememangnya bertujuan menggalakkan perpaduan dan semangat kejiranan. Akan tetapi, masyarakat kini hanya bergaul dengan jiran semasa menghadiri program seperti itu, tetapi tidak bertegur sapa dengan jiran dalam kehidupan seharian. Sesungguhnya, benarlah bicara bijak pandai bahawa kalau ada asap, tentu ada api. Faktor ini berlaku kerana lama-kelamaan masyarakat bandar akan semakin bersifat individualistik kerana telah biasa hidup secara bersendirian tanpa menjaga kepercayaan orang lain. Hal ini demikian kerana mereka tidak mahu membebankan diri dengan mengambil tahu perkara jiran dan mereka juga tidak mahu bergantung pada orang lain. Hal ini bagai enau dalam beluka melepaskan pucuk masing-masing. Maka marilah lapangkan jiwa dan minda untuk memikirkan sebab-sebab semangat kejiranan semakin luntur dalam kalangan masyarakat ini.
Faktor yang seterusnya ialah perubahan gaya hidup masyarakat kini. Masyarakat kini terlalu sibuk mencari rezeki untuk menyara keluarga mereka masing-masing. Mereka lebih mengamalkan semangat berat sama dipikul, ringan sama dijinjing dengan jiran-jiran kerana corak kehidupan yang bersantai dan kos hidup yang lebih rendah. Lantaran berpaksikan kebenaran yang disampaikan, jelaslah bahawa jadual seharian masyarakat yang padat dengan kerja masing-masing menyumbang kepada salah satu faktor semangat kejiranan semakin pudar. Faktor yang ketiga sememangnya tidak dapat dinafikan bahawa senario yang berlaku juga disebabkan oleh kecanggihan teknologi pada era globalisasi ini. Konsep dunia tanpa sepadan telah jelas terbukti dengan adanya rangkaian internet di hampir seluruh dunia. Dengan ini, masyarakat hanya perlu menaik kata kunci tertentu pada kotak pencarian untuk mendapatkan maklumat yang berkaitan dengan pantas dan mudah. Malah masyarakat mampu mendapat pelbagai jenis hiburan dengan bermain. Faktor yang seterusnya, struktur perumahan yang moden juga menyukarkan proses pengenalan kejiranan. Kebanyakan rumah dan paspuri moden dibina dengan tembok yang tinggi dan berpagar. Keadaan ini berbeza dengan rumah-rumah di kampung yang tiada sepadan untuk membezakan rumah seseorang. Oleh itu, hidup berjiran amat penting dalam kehidupan. Hal ini kerana ia mendatangkan banyak manfaat dan menyatupadukan seluruh masyarakat. Jelaslah bahawa betapa penting dan besarnya peranan jiran dalam membentuk kemakmuran dan kesejahteraan sesebuah negara. Oleh itu, masyarakat haruslah berganding bahu. Bak kata pepatah, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Kembali lagi bersama saya. Terima kasih kepada saudari Nur Afika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Natasha Eka Nabila binti Ahmad Sabri, nombor matrik 10 DDT 22F2011. Saya akan menerangkan soalan akhir langkah yang boleh dilakukan bagi memastikan hak sesama jiran yang terlaksana, memikul tanggungjawab bersama dan bekerjasama. Kejayaan dalam sesuatu program kemasyarakatan bergantung kepada sikap tanggungjawab semua ahlinya bagi melaksanakan dengan jayanya. Pelibatan, sokongan, kerjasama dan rasa tanggungjawab ini memerlukan komitmen yang tinggi dan pengorbanan semua. Ia boleh disumbangkan melalui tenaga, pandangan atau lontaran idea maupun sumbangan kewangan mengikut kemampuan seseorang. Apa yang penting di sini ialah adanya kerjasama dan pengorbanan ahli untuk berkhidmat untuk masyarakat. Allah SAW berfirman, dan tolong menolonglah kamu dalam mengejarkan kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam perkara berbuat dosa dan pelanggaran. Bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Al-Ma'idah 5.2. Penerangan kedua iaitu sikap untuk saling mengenali dan membina sikap ramah mesra. Sebagai anggota masyarakat, seseorang tidak boleh berasingkan daripada persekitaran hidup bersosial. Lantaran itu menjawab tanggungjawab setiap individu untuk mengenali masyarakat, khususnya orang yang paling hampir dengannya iaitu jiran. Sikap saling mengenali dan berjamah mesra membantu menjalinkan hubungan yang lebih baik dan mesra. Tetangga yang akhirnya membantu memupuk perpaduan antara satu sama lain. Penerangan ketiga pula ialah sikap mengambil berat atau mengambil tahu. Sikap mengambil tahu di sini bermaksud mengambil peduli dan peka tentang kebajikan jiran tetangga sekiranya jirannya menanggung kesusahan dan kesulitan. Contohnya apabila seseorang mendapati jirannya tidak menyekolahkan anaknya lantaran kesepitan hidup yang dialami. Oleh itu, sikap peka tentang kesusahan yang lain menimbulkan keinsafan dan mencuit naluri keinsanan untuk menghulurkan bantuan yang sepatutnya mengikut apa yang termampu. Penerangan akhir, tanggungjawab atas kebaikan bersama dan mencegah jenayah. Tanggungjawab melaksanakan kebaikan amar makruf dan mencegah kemungkaran nahi mungkar wajib dipikul bersama oleh setiap anggota masyarakat tanpa mengira pangkat, kedudukan maupun perbezaan bangsa dan agama. Masing-masing mempunyai tanggungjawab dan amanah serta perlu menyedari ianya untuk kebaikan bersama. Ia juga penting untuk mengelakkan jenayah dan kejadian yang tidak diingini berlaku di kawasan perumahan. Kesimpulannya ialah
Hak dan tanggungjawab jiran yang diwajibkan oleh Islam ialah pertama, mewujudkan ikatan persaudaraan atau silaturahim di antara seseorang jiran dengan jiran yang lain. Hal ini merupakan aspek penting kerana hubungan persaudaraan merupakan asas dalam mengeratkan perpaduan ke arah mencapai kebahagiaan, keamanan dan kemakmuran sejagat. Oleh itu, menjadi satu tanggungjawab dan kemestian bagi seseorang jiran untuk membina kemesraan sebagai jabatan yang boleh membina dan mengerat hubungan dalam hidup berjiran. Ini digariskan oleh Al-Quran yang bermaksud, sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara, maka berbaiklah kamu terhadap saudaramu. Al-Hujarat 49.10.